Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 2 kali tadi kita ulangkan tuan-puan dimati Allah sekalian, satu nasyid yang dinyanyikan oleh kumpulan Raihan. Masya Allah. Betul kan Cik Suami? Itu di antara nasyid kegemaran kami lah. Ada satu lagi nasyid oleh Hijaz ya, yang Rasulullah dalam mengenalmu. Itu Hijaz kan Ustaz? Itu Hijaz kan? Okey, subhanallah. Muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, kadang-kadang dengan kita mendengar nasyid seumpama itu, macam tadi tu kan tak ada muzik langsung. Memang tak ada muzik. Nasyid tersebut dengan nada yang mendayu-dayu. Alangkah indahnya jika kita melihat wajah Rasulullah. Kan alangkah indahnya membayangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita dan kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, Alhamdulillah, hari Rabu yang barakah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita semua dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita kuat dan tenang insya-Allah. Carilah ketenangan, carilah kekuatan melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah. Carilah ketenangan, kekuatan, keteguhan melalui jalan zikrullah, melalui jalan solat di awal waktu, melalui jalan tahajud, melalui jalan membaca Al-Quran, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Itulah jalan-jalan yang perlu kita tempuh, yang kita tak boleh lari, tuan-puan sekalian. Kita wajib tempuh untuk mendapat ketenangan hakiki. Jalan kita mengenal Nabi, jalan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ramai manusia mencari ketenangan daripada jalan-jalan dunia, sedangkan ketenangan itu adalah harta ataupun anugerah yang datangnya daripada Allah, harta syurga, anugerah ataupun khazanah syurga. Penghuni syurga itu golongan yang tenang, bahagia, gembira. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita perlu mendapatkan ketenangan hakiki yang datangnya daripada Allah melalui jalan mendekatkan diri kepada Allah. Ada manusia, dia rasa jika dia dapat apa yang dia nak, dia dapat rumah sekian-sekian, dia rasa dia bahagia, dia tenang. Dia dapat kereta sekian-sekian, dia tenang, dia bahagia. Dia dapat duit sebanyak sekian-sekian, dia tenang, dia bahagia. Tetapi bila dia meletakkan kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan itu pada dunia yang fana, yang sementara, maka ketenangan, kebahagiaan itu juga sementara. Di sana ada manusia yang dia tidak meletakkan dunia sebagai target. Subhanallah, bukan dunia sebagai target. Dia tidak ada apa-apa target besar lah dunia. Ada, kita kadang-kadang memang kerja kena ada target lah. Tetapi tidak kecewa jika target itu tidak boleh dicapai. Tetapi dia kecewa sangat jika dia tidak boleh mencapai target ukhrawi, target akhirat. Subhanallah. Ada orang kecewa sangat bila dia tak bangun malam tahajud. Dia marah pada diri sendiri.
Ada orang kecewa sangat bila dia tak boleh capai target selawat, tak boleh capai target istighfar. Dia tahu benda tu datang daripada kemalasan dirinya, kelemahan dirinya. Sekurang-kurangnya dia ada rasa kesal, ada rasa sedih, ada rasa macam sekurang-kurangnya rasa tu ada. Alhamdulillah. Tanpa sekalian, jangan sampai tak rasa apa-apa. Bila kita tak bangun tahajud, tak rasa apa-apa. Bila kita satu hari tak buka Al-Quran, baca Al-Quran, hanya baca surah rutin, tak rasa apa-apa. Jangan sampai hari tu tak selawat banyak, tak zikir, tak istighfar, tak buat amalan-amalan soleh, tak rasa apa-apa, tuan-puan sekalian. Saya percaya ramai dengan kita yang bila kita tidak melakukan amal soleh yang kita target, yang kita inginkan, kita ada rasa macam susah hati, rasa macam tak tenang, rasa macam teruknya. Subhanallah. Siapa yang menilai kehidupan hariannya teruk ataupun baik itu pada penilaian akhirat, maka insya-Allah kita adalah orang yang mempunyai hati ataupun mempunyai jiwa akhirat. Masya-Allah. Tapi siapa yang meletakkan kegembiraan dan kejayaan di hari itu apabila dia dapat capai target dunia. Contohnya, puas hati hari ni. Puas hati. Kenapa? Target jualan capai. Puas hati hari ni. Itu boleh kita gembira. Boleh. Tetapi kita jauh lebih gembira bila alhamdulillah hari ni boleh capai 1,000 selawat. Seronok. Seronok tu jauh sangat beza dia punya seronok tenang tu, tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Orang yang begini dia tidak boleh dijual beli, tuan-puan sekalian. Jiwa yang begini dia tidak mudah terusik dengan ujian, dengan cabaran, sebab dia tahu ujian, cabaran, semua itu adalah jalan mendekatkan diri kepada Allah. Dan dia sangat suka dekat daripada Allah. Bila dia susah, dia banyak zikir. Sebab target dia adalah kebahagiaan dia diletak, ketenangan dia letak pada target-target akhirat. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dimati Allah sekalian. Sebab itu kita ada doa kan, Allahumma a'inni. Nabi SAW ketika itu Nabi berada di atas tunggangan. Belakang Nabi adalah anak angkat Nabi ataupun pembantu Nabi, anak angkat Nabi, Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah. Masya Allah. Duduk di atas tunggangan, Zaid bin Harisah ada di belakang. Lalu Nabi kata, wahai Zaid bin Harisah, sesungguhnya aku amat mencintaimu. Aku sayang kamu. Sayang sangat. Aku mencintaimu, aku sayang sangat pada kamu. Wahai Zaid bin Harisah, aku sayang, cinta sangat. Maka wahai Zaid, Nabi berpesan, setiap kali kamu sujud, setiap kali kamu solat, sujud terakhir tu, ada riwayat mengatakan selepas solat. Wahai Zaid bin Harisah, setiap kali lepas solat ataupun setiap kali kamu sujud tu, kamu jangan tinggalkan membaca doa Allahumma, ya Allah. Nanti saya tulis ya doa ni. A'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, dalam mengingatimu, zikrika juga dalam berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu doa yang Nabi ajar. Nabi kata setiap kali lepas solat jangan tinggal doa ini wahai Zaid. Setiap kali lepas solat ataupun ada duit mengatakan setiap kali sujud akhir tu, jangan lupa baca doa ni wahai Zaid. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala zikrika, dalam mengingatimu, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dalam bersyukur kepadamu, dalam berterima kasih kepadamu, dalam menghargaimu, wa ala husni ibadatika, dan bantulah aku ya Allah dalam memperindah ibadahku ya Allah, ibadatika, ibadah kepadamu ya Allah. Kita minta tolong dengan Allah 3 perkara. Supaya Allah tolong kita, sentiasa ingat dia. Supaya Allah tolong kita untuk bersyukur kepada dia. Supaya Allah tolong kita, supaya kita memperelok dan memperbaiki amal soleh kita, ibadah kita. Kita dah solat, tapi solat kita lagi indah, lagi baik, lagi cantik. Kita dah selawat, selawat kita semakin baik, semakin banyak.
Subhanallah, kita dah sedekah, sedekah kita lagi tepat pada orangnya, lagi ikhlas, lagi banyak. Kita dah tutup aurat. Ibadah tu tuan-puan sekalian, tetapi kita tutup aurat semakin baik, semakin baik. Tanpa pertolongan Allah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua, kita tidak mampu untuk buat 3 perkara ni. Jika Allah tak tolong kita, kita tidak mampu tuan-puan untuk sentiasa ingat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahu azim. Hanya sahaja dengan kamu ingat Allah, bi zikrillah, ingat Allah, sebut Allah, zikir Allah, tatma'innul qulub, maka tatma'innu, hatimu akan menjadi, tatma'innu, hatimu akan menjadi tenang. Tatma'innu, maka tenanglah qulub, hatimu. Subhanallah, siapa yang cakap? Pakar motivasi ke yang cakap? Kan, ustaz-ustazah ke yang cakap? Kan, syekh-syekh ke yang cakap? Doktor ke cakap? Tidak. Yang mengatakan hal ini adalah Allah. Allah yang mukmin, Allah yang maha tenang. Allah lah memiliki ketenangan. Allah yang mukmin. Nama Allah Asmaul Husna. Allah yang memiliki ketenangan. Allah lah yang berikan ketenangan kepada siapa yang dia mahu. Ketenangan yang hakiki, yang sebenar. Dan Allah beri kita cara, kaedah. Allah bagi tahu macam mana kamu nak dapat ketenangan ni. Ketenangan tu kita dah jelas suatu benda yang tidak boleh dilihat, tenang tu. Kan, subjektif tenang tu. Kalaulah ada jual, doktor ada pil tenang tak? Ni kalau makan 3, complete lah. Kalau terlebihkan ni sangat. Tak ada obat tenang ke apa semua, tak ada tuan-puan sekalian. Masya Allah, tenang itu di hati nurani yang tidak boleh dilihat. Bukan hati liver yang boleh dibedah dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Hanya sahaja dengan kamu mengingati Allah, ingat Allah melalui salat, melalui tahajud, melalui Al-Quran, melalui sedekah, melalui zikir, melalui kamu menutup aurat. Pernah ditanya kepada alim ulama, apakah maksud zikrullah? Lalu sebahagian besar, saya tengok definisi, ramai ulama menyatakan maksud zikrullah adalah apa jua perbuatan yang kamu lakukan, dengan perbuatan yang kamu lakukan iaitu perbuatan perintah Allah, semua itu zikrullah. Apa yang kamu buat yang mana itu perintah Allah, bermaksud zikrullah. Apa yang kamu buat selain daripada perintah Allah, lagi-lagi larangan Allah, itu maksudnya kamu melupakan Allah. Maksudnya tuan-puan sekalian, kita keluar bekerja itu zikrullah. Allah suruh kita kerja, cari pula rezeki yang halal. Kita tutup aurat, 8 jam kita keluar daripada rumah, berapa jam, itu tanda zikrullah. Kita ingat Allah. Kalau tak ingat Allah, kita mungkin tak tutup aurat. Setiap kali kita solat, maksudnya kita zikrullah. Kita sedekah, kita senyum, apa sahaja perkara yang membawa pahala, sebab kita tahu pahala itu daripada Allah. Pahala itu daripada Allah, bukan daripada malaikat, bukan daripada sesiapa. Allah yang beri pahala. Malaikat tukang catat je. Pemberi pahala adalah Allah. Allah juga berhak memadamkan pahala kita. Allah juga berhak menolak ibadah kita. Sebab itu malaikat banyak terkejut. Dia jangkakan ada seorang ahli ibadat itu bila meninggal dunia, kan, dipuji. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala, kan, maha mengetahui, tidak menerima, malah mencampakkan semula amalan. Malaikat tengok kita solat, okey, catat. Tengok kita puasa, catat. Tengok kita sedekah, catat. Tetapi yang menerima dan menolak amalan itu adalah Allah. Yang memberi pahala adalah Allah. Malaikat pencatat tugas-tugas. Malaikat juga menjalankan tugas. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu, apa saja perbuatan kita yang mendatangkan pahala, itu zikrullah. Itu ibadah. Itu tanda kita mengingati Allah. Kita nak reward from Allah. Dan bila kita buat sesuatu yang mendatangkan reward, balasan, ganjaran daripada Allah, itu tanda kita ingat Allah. Jadi jangan sempitkan maksud zikrullah itu. Kan sampai orang kata, ustazah hari ni seharian sibuk saya duduk bantuan sini sampai saya baca Quran tak sempat ni, tak sempat. Ya Allah, saya kata insya-Allah apa yang kamu buat yang mendatangkan pahala itu zikrullah. Tetapi
sudah tentu tak akan menyamai dengan perbuatan membaca Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, Al-Quranul Karim. Inilah sebaik-baik Al-Quran dan juga solat. Al-Quran, solat. Itulah penghubung. Penghubung langsung kita dengan Allah. Penghubung langsung. Direct kita berhubung dengan Allah. Al-Quran, ini kata-kata Allah. Solat, kita berkata-kata dengan Allah. Kan biasa kita baca, kita dengar kata-kata yang indah. Siapa yang rindu untuk bercakap dengan Allah, siapa yang nak berkata-kata dengan Allah, dia yang nak bercakap dengan Allah, solat. Sebab masa solat tak berhenti bercakap. Tak berhenti. Cuba solat seorang-seorang. Kan tanya solat seorang-seorang. Ada tak waktu kita diam? Tak ada. Tak berhenti-henti. Start dekat takbir, Allahu Akbar kabira, Al-Fatihah, Allahu Akbar, rukuk, zikir, Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd, sujud. Tak berhenti sampai Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tak berhenti bercakap. Bercakap dengan siapa? Cakap seorang-seorang ke? Tak, bercakap dengan Allah. Ketika solat, kita bercakap dengan Allah. Non-stop bercakap dengan Allah. Masalah kita ialah tak tahu apa yang kita cakap dengan Allah. Itu masalah. Big trouble sebenarnya. Kalau kita ada masalah-masalah yang lain, tidak sebesar masalah seorang manusia berkata dengan Tuhannya tapi tidak tahu apa yang diperkatakan. Dia dah bercakap dengan Tuhannya, Allah, dah 20 tahun dah, dah 30 tahun dah, umur dia pun dah 40 dah 50 dah, masih lagi tidak memahami bacaan dalam solat. Masih lagi tak memahami. Tidak ada alasan sebenarnya. Saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, saya bukan pengajar Islam. Subhanallah, ada banyak buku terjemahan bacaan dalam solat. Ada banyak, cari dalam internet saja. Dia bukan tak mampu, tapi tidak mahu. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, siapa pun mampu untuk memahami bacaan dalam solat. Subhanallah. Siapa yang nak bercakap dengan Allah solat? Non-stop kita bercakap dengan Allah. Bukan cakap seorang-seorang tu. Kalau orang bukan Islam tengok, cakap seorang-seorang. Rupanya cakap dengan Allah. Kita kata bukan. Kami dalam solat tu bercakap dengan Allah. Sebab itu diwajibkan ada rukun qauli. Perlu dengar, keluar suara. Bukan gerak mulut je. Tak, keluarkan juga suara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji Allah, lepas tu minta dengan Allah. Dan setiap pergerakan itu, kan kita panggil apa? Ada takbir intiqal. Takbir intiqal. Takbir berpindah rukun. Daripada rukun tu kan, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap kali kita berpindah pergerakan, memuji Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, bermaksud Allah yang maha berkuasa. Allah memiliki semuanya. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang ingin Allah bercakap dengannya, Al-Quran. Daripada awal sampai akhir, hujung ke hujung, huruf ke huruf, baris ke baris, semuanya adalah kata-kata Allah. Bukankah kalau dulu kan, orang dulu bercinta ada surat, orang sekarang bercinta guna phone. Kan bila rindu tu, bila nak baca kata-kata orang yang kita sayang tu, buka surat, ada bedak wangi, baca, rasa seronok. Pada hayat biasa je, tanya khabar je dalam surat tu. Doa je, moga awak sihat, gini-gini. Baca tu, seronok, Masya Allah. Dengar kalau orang bercinta sekarang, tengok ni, tengok scroll balik, seronok, tengok mesej orang bercinta. Adakah kita pernah bercinta dengan Allah? Pernah tak kita jatuh cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Pernah atau tidak? Masya Allah. Al-Quranul Karim. Masya Allah. Siapa yang nak bercakap dengan Allah salat, siapa yang nak Allah bercakap dengannya, Al-Quran. Al-Quran. Ini surat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kata-kata Allah. Ini pesanan Allah, ini nasihat Allah, ini peringatan Allah. Ini khabar bahagia gembira. Dalam ini ada khabar bahagia gembira. Allah pujuk kita dengan syurganya. Allah pujuk kita dengan nikmat akhirat, dengan nikmat dunia. Dalam ini juga adanya tarhib. Subhanallah, apa peringatan-peringatan, tarhib, berita-berita gembira. Tentang neraka, tentang kemukaannya. Subhanallah, Allah. Macam kita lah dengan anak. Bukan janji baik je semua. Okey Umi Mei. Tetapi ada juga amaran. Kalau buat macam ni, gini-gini. Kalau buat macam ni, gini-gini. Sebab memang manusia memerlukan dua. Pergi kerja mana pun tuan-puan sekalian. Pergi kerja mana. Tak ada bos kata, okey baiklah dengan kamu kerja syarikat ni, kamu dapat APS, so ni. Dan kamu dapat semua, kamu akan dapat cuti. Kamu sekian-sekian, kamu gini-gini. Okey. Peraturan. Ada larangan tak?
Tak ada. Syaitan tak ada larangan. Kamu masuklah pukul berapa, tak ada tindakan. Buat kerja, buat je lah seikhlas hati. Kamu tak perlu capai apa-apa. Mustahil. Mesti ada ganjaran, berita gembira untuk pekerja, mesti ada peringatan. Kamu kena masuk ni. Kalau tidak, gini-gini. Cuti setakat ini saja. Kerja, saya nak tengok tahap kamu bekerja. Jika tidak, kamu tidak akan disambung, tidak akan disahkan. Kamu akan diberi tempoh 2 minggu saja penilaian. Gini. Nampak tak? Manusia itu fitrah memang memerlukan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu fitrah kita, Allah yang ciptakan kita. Sebab itu adanya targhib, khabar gembira dan juga khabar yang memberikan ancaman. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin muslimat, mohon maaf salah dan silap. Mohon maaf sebab belum memulakan lagi kuliah Riyadhus Shalihin kita hari ini, terus pergi kepada muhasabah. Kan, muhasabah diri kita, jiwa kita, hati kita, mudah-mudahan dapat sedikit manfaat insya-Allah. Kita akan mulakan dengan Al-Fatihah. Tuan-puan ada yang baru masuk, kan sekarang ni lebih kurang dalam 3.6, 1.5, lebih kurang dalam 5K yang ada bersama dengan kita pada saat ini. Ada yang baru masuk, ada yang baru follow dan sebagainya. Kita sebenarnya dalam kuliah Riyadhus Shalihin, kan, kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini maksudnya taman Riyadh, taman Shalihin orang soleh, disusun oleh Imam Nawawi, antara kitab muktabar yang menjadi rujukan seluruh dunia daripada 1000 tahun, kan. Ya Allah, ratus tahun tuan-puan dan mati Allah sekalian, ditranslate dalam berpuluh, mungkin beratus bahasa. Umat Islam seluruh dunia membaca kitab Riyadhus Shalihin. Ada banyak cerita, ada banyak kisah, ada banyak keistimewaan dalam ni. Dan kitab Riyadhus Shalihin merangkumi bab akidah, bab ibadah, bab tasawuf paling banyak lah, akhlak, adab. Menghimpunkan hadis-hadis Nabi yang sahih, sebahagian kecil saja hadis yang hasan. Yang lain semua hadis-hadis sahih. Masya Allah. Sebab itu dengan kita mempelajari, dan hari ini kita akan habiskan bab sabar, tinggal dua ataupun 3 hadis lagi, insya Allah kita akan habiskan hari ini. Dan kebiasaan kita akan mulakan dengan apa? Dengan bacaan Al-Fatihah. Siapa yang start daripada pukul 7, kan ada orang baru masuk ni sebab dia baru settle itu ini, dia baru masuk. Mungkin selama ni dia tak pernah sempat hadir daripada awal. Sebab saya tengok kalau yang awal tu kan 1004, 1005, bila dah lama tu baru naik macam sekarang 37, 1006. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sebenarnya setiap pagi kita akan mulakan dengan Al-Fatihah, kemudian kita akan baca 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, kemudian Asmaul Husna. Al-Kahfi Nabi sebut, 10 ayat awal Nabi sebut dalam sabda yang sahih, siapa yang membaca Al-Kahfi, 10 ayat awal Al-Kahfi, maka dia akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dajjal bukan Dajjal sebenar saja, kucu-kucu Dajjal pun. Subhanallah. Okey, ada yang kata search cinta Nabi, Masya Allah. Tapi tak ada. Hari ni cuba pergi baik, nanti kita cerita. Kemudian tuan-puan dimati Allah sekalian, Al-Fatihah kita tahu kelebihannya sangat banyak. Asmaul Husna dijamin syurga. Jadi insya-Allah kita sama-sama baca ya. Al-Fatihah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Al-Kahfi, sahabat-sahabat baca sama ya. Boleh tengok Al-Quran masing-masing ataupun melalui handphone. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Tuan-puan sekalian, pagi-pagi antara ayat yang perlu wajibkan diri baca 10 ayat awal Al-Kahfi. Itu hadis sahih. Siapa yang beramal dengan 10 ayat awal Al-Kahfi akan dilindungi, akan selamat daripada fitnah Dajjal. Ia bukan Dajjal yang mata satu yang sebenar tu saja, tuan-puan sekalian. Termasuklah insya-Allah kuncu-kuncu fitnah-fitnah yang belum keluar Dajjal, dah banyak fitnah dah sekarang. Terlalu banyak fitnah, tuan-puan sekalian. Setiap hari bukan makin berkurang sebab kita semakin dekat dengan kiamat. Maka kita tahu fitnah ataupun ujian apa lagi yang akan berlaku. Wabak apa, musibah apa lagi. Masya Allah. Jadi insya-Allah dengan kita beramal, ajak anak-anak beramal, bacalah setiap pagi sebelum tidur ataupun dalam satu hari bacalah sekali. Insya-Allah bila tiba saat Dajjal betul-betul keluar ataupun kuncu-kuncu Dajjal, tanda-tanda kecil Dajjal kecil ni sebelum Dajjal utama keluar tu, insya-Allah kita anak-anak cucu semua selamat. Dan inilah perjuangan yang paling tinggi, kan? Yang tidak ada ujian lebih berat. Tidak ada ujian lebih berat. Umat terdahulu ada ujian dia. Umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh semua ada ujian. Tetapi memang tercatat di dalam kitab-kitab terdahulu, umat yang terpilih adalah umat yang paling hebat. Dan ujian yang paling berat dan paling hebat adalah ujian berhadapan dengan Dajjal. Paling dahsyat. Kalau umat terdahulu ada diuji dengan apa? Keseronokan hawa nafsu kepada perempuan. Ada sesama lelaki. Ada sesama perempuan. Kisah Nabi apa? Encik Ustaz, yang Nabi Lut, ya,
Ujian dia begitu. Ada ujian yang apa ni yang bertukar jadi monyet tu sebab ikan banyak. Ikan banyak pada hari, subhanallah, itu Nabi apa ya, kisahnya pada hari yang Nabi SAW kata ada kena berhenti satu hari daripada tangkap ikan. Dan kebetulannya yang ikan banyaknya, contohnya saya tak ingat kisah Nabi apa, Nabi apa tuan-puan sekalian, yang mana ujian umat dia adalah ada satu hukum, bukan ada satu undang-undang, ada satu undang-undang lah kita sebut ya, syariat ketika itu tidak dibenarkan menangkap ikan pada hari Sabtu. Tak ingat, saya tak lupa hari Sabtu ke Ahad. Pada hari Sabtu Nabi apa Ustaz? Dilarang. Dan tuan-puan sekalian, hari Sabtu lah mungkin ikan pun tahu hari tersebut tak ada orang tangkap. Nabi Musa AS, subhanallah, ujian Bani Israel betul hari Sabtu. Kaum Yahudi, surah Al-Baqarah ada cerita kisah Nabi Musa AS. Mohon maaf ya, saya pun jadi lupa tengok. Saya sendiri pun tidak bagus pun ingatan dalam bab sirah Nabi ni. Nabi Musa AS larangan terhadap Bani Israel supaya tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Dan ya, makhluk Allah, ikan pun makhluk Allah, dia pun tahu tidak akan berlakunya tangkapan pada hari tersebut. Mereka keluar bergembira dan nampak timbul-timbul, subhanallah kan. Akhirnya Masya Allah, mereka ni tidak mampu menahan, tak mampu menahan. Ustaz boleh cari tak? Ustaz Google, tak payah tunggu unit penyidikan. Dia ada ayat dia, lepas tu bagaimana kisah dia bertukar jadi, Allah tukarkan menjadi monyetnya. Masya Allah. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Maksudnya setiap umat ada fitnah, ada ujian, ada cabaran masing-masing. Sama kita zaman umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi dah sebut, aku bukan bimbang ujian miskin ke atas umatku, ke atas kamu wahai umatku. Tetapi yang paling aku khawatir adalah ujian kekayaan melimpah ruah kepada umatku, sebagaimana umat terdahulu. Dan memang benar tuan-puan sekalian, itulah ujian yang paling besar sebenarnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Perihal kumpulan Bani Israel yang melakukan dosa pada hari Sabtu diceritakan berdasarkan surah Al-A'raf ayat 163 yang bermaksud, dan bertanyalah kepada mereka wahai Muhammad mengenai penduduk bandar yang letaknya di tepi laut semasa mereka melanggar larangan pada hari Sabtu. Ketika datang kepada mereka pada hari Sabtu itu ikan-ikan yang menjadi cubaan, dugaan mereka adalah ikan-ikan yang kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari lain ikan-ikan itu tak pula datang kepada mereka. Demikian kami menguji mereka kerana mereka sentiasa berlaku fasik. Bayangkan tuan-puan sekalian, pada hari Sabtu larangan menangkap ikan tu, ikan timbul, joget-joget menari, nampak banyak ikan. Tetapi Allah berfirman ini dalam surah Al-A'raf ayat 163. Allah cerita kepada kita sebuah kisah. Pada hari Sabtu kan mereka kelihatan timbul di muka air, sedang pada hari lain ikan-ikan itu tidak pula datang kepada mereka. Masya Allah. Akhirnya tuan-puan dimata ekoran sikap mereka yang meremehkan hari yang Allah khususkan untuk beribadah, iaitu hari Sabtu khusus untuk ibadah, dan memberi ganjaran sebaiknya ke atas mereka atas setiap ibadah, maka Allah datangkan ujian. Ya Allah, ujian apa? Ujian tadi itulah Bani Israel ini yang menjadi nelayan, kerja dia memang nelayan, cari ikan dan sebagainya. Subhanallah, hujungnya maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak terus mengazab sekumpulan Bani Israel yang dahsyat ini, maka Allah datangkan sekumpulan pendakwah dari kalangan Bani Israel itu sendiri untuk menyeru mereka. Okey, kisah ini disambung pada ayat surah Al-A'raf ayat 164. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan binasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat berat? Orang-orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka bertakwa. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini mesej penting kita belajar daripada kisah ini. Allah izinkan untuk kita sebut hari ini. Surah Al-A'raf ayat 163, Masya Allah, dan surah Al-A'raf ayat 164 memang ada kaitan direct dengan kita. Masya Allah, apabila Allah memerintahkan hari Sabtu adalah khusus untuk hari ibadah, dan Bani Israel ketika ini kerjanya adalah nelayan. Memang kerjanya, sumber pendapatannya adalah nelayan daripada sumber laut, ikan-ikan tu. Dan Allah menguji bila Allah menetapkan hari Sabtu adalah hari untuk ibadah, dilarang untuk keluar mencari rezeki.
Maka apa yang berlaku pada hari Sabtu? Ikan timbul-timbul di permukaan. Kan? Menampakkan kumpulan yang banyak. Tetapi pada hari lain mereka hilang, pergi mungkin ke tengah laut dan sebagainya. Itu ujian bagi mereka. Dan apabila mereka melanggar larangan tersebut, Allah tidak mengazab mereka secara terus. Allah belum turunkan azab lagi tuan-puan sekalian, melainkan Allah mengutuskan beberapa orang di kalangan mereka untuk memberi nasihat. Ini bukan Nabi Musa lagi ni beri nasihat ni tuan-puan sekalian. Kan bukan Nabi lagi beri nasihat, tetapi ada orang-orang baik di kalangan mereka. Adanya orang-orang soleh di kalangan mereka yang memberi nasihat. Ini disebut di dalam firman Allah ayat 164. Sambung cari ya, Al-A'raf 163 164. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang berat? Bila dia tengok ada orang nasihat, kan orang nasihat janganlah buat macam ni, tak boleh, ni larangan Allah. Ada orang bertanya kepada pemberi nasihat, kenapa kamu memberi nasihat kepada orang yang bakal diazab oleh Allah? Kan, dengan azab yang Allah akan binasakan, dan azab mereka dengan azab yang berat. Lalu orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu untuk melepaskan diri dari bersalah. Nasihat itu adalah untuk melepaskan diri kita, pemberi nasihat, daripada bersalah. Sebab itu tuan-puan dan puan-puan sekalian, siapa yang melihat sesuatu dosa, maksiat, kesilapan, kemungkaran, perkara pertama untuk melepaskan diri daripada berdosa, daripada bersalah, adalah dengan memberi nasihat, memberi teguran. Seorang isteri, dia tahu suami dia buat salah, suami dia macam-macam, tuan-puan sekalian, macam-macam kisah sekarang, terlalu banyak kisah suami ataupun isteri. Tapi mungkin sebab saya perempuan, ramai isteri yang datang cerita kisah suami terlibat dengan zina, terlibat dengan arak, terlibat dengan judi. Sekarang tuan-puan sekalian, bukan sekarang, dah lama sebenarnya, dah bertahun-tahun dah. Perhatikan, banyak game, dan ada beberapa orang yang mengadu bercerai sebab game. Saya mula rasa, bercerai sebab game? Suami main game, bercerai? Kenapa? Kan takkan sampai bercerai main game. Ustazah tahu tak, game ni ada game yang terlibat dengan judi. Mereka main bersungguh-sungguh sebab mereka dah laburkan duit. Mereka main sampai tak tidur malam. Suami saya tak tidur malam, Ustazah. Pagi besok tak pergi kerja. Pagi besok sekian-sekian. Dan bila dapat duit tu, dia belanja kami makan. Saya tak makan, saya bersalah. Buat bayar rumah, buat bayar kereta apa semua. Dan mereka sanggup gini. Kan tak endah apa semua. Memang duit menjadi Tuhan. Menguasai diri, tuan-puan sekalian. Saya kata, ya Allah. Dan ia bukan baru berlaku tahun ni ke, tahun lepas ke. Maksudnya dah lama pun game yang sebenarnya judi. Dan pemain judi ni adalah pemain game itu sendiri. Dia tak sedar dia terlibat dengan judi. Dia tidak sedar di belakang game yang dia main tu adanya perjudian, adanya pertaruhan, ataupun dia sendiri bertaruh. Maka hukum dia haram, jelas haram. Kita tahu judi itu haram, tuan-puan dan puan-puan. Itu nak sebut, ini semua fitnah-fitnah, ujian-ujian Dajjal. Kan? Ini ada fitnah-fitnah, ujian-ujian, kuncu-kuncu Dajjal. Nauzubillah min zalik. Jadi sini nasihat, bang, janganlah bang. Kan judi tu haram bang. Ni ada dalil ni. Okey, kenapa kena nasihat? Sebagaimana yang dijawab oleh yang memberi nasihat kepada kaum yang ingkar ini. Orang yang memberi nasihat itu menjawab, nasihat itu ialah untuk melepaskan diri dari bersalah kepada Tuhan kamu dan supaya mereka itu bertakwa. Maksudnya, nasihat ini ada dua. Pertama, untuk kita ni yang beri nasihat, melepaskan diri daripada salah, daripada bersalah, daripada kita yang berdosa ni sebab tak tegur ni, salah. Dan kadang kita mampu tegur, tak mampu tegur dengan hati, doa, cakap dalam hati, ya Allah, tolonglah ya Allah, aku tak mampu nak tegur jiran aku ni ya Allah, jiran aku ni Muslim tetapi pelihara anjing. Tahu sekali itu pun satu ujian juga. Sebenarnya ramai orang dah jadi kebiasaan pula. Masya Allah, saya bukan cerita jauh ni kan, ada yang saya bukan kenal lah, tapi ada yang sekian-sekian, saya tak sebut lah ya. Muslim, kita tahu Muslim tapi pelihara anjing. Ya Allah, macam mana nak cakap ni kan? Macam mana nak cakap ni? Tapi bila kita tengok doa dalam hati, nak sebut depan kan takut. Begini-begini, tapi mungkin satu hari ada kekuatan untuk tegur. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, kalau tak mampu dengan hati kan, kalau mampu dengan lidah, itu yang terbaik.
supaya mereka bertakwa. So kumpulan penawar ini datang kepada mereka bagi menyatakan kesalahan mereka dan segera bertaubat kepada Allah. Namun golongan Bani Israel yang degil ini terus-terusan melakukan dosa, iaitu terus menangkap ikan, sedangkan itu larangan. Bahkan kehadiran penawar ini dikeji dan dicaci oleh kelompok lain penduduk dari kalangan Bani Israel yang tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Menerusi ayat di dalam surah Al-A'raf ini, Allah menyatakan wujud 3 golongan daripada penduduk Bani Israel saat ini. Pertama, kumpulan pendosa pada hari Sabtu. Keduanya pula, Allah datangkan kumpulan pendakwah yang ketiga golongan yang tidak melakukan dosa tapi menghalang kerja dan mengutuk kerja dakwah. Ini saya baca daripada Aikim, kupasan ataupun syarah daripada Ustaz Sya'ari berkenaan dengan ayat ini. Masya Allah, ilmu yang sangat banyak. Maksudnya dalam peristiwa ini ada 3 golongan. Golongan yang pertama, iaitu golongan yang melakukan dosa. Larangan Allah menangkap ikan pada hari Sabtu. Golongan yang kedua, ada golongan yang akan memberi nasihat. Dan golongan ketiga adalah golongan yang tak buat maksiat, tetapi dia menghalang kerja dan mengutuk kerja dakwah golongan kedua serta membiarkan kemungkaran ini berlaku. Dan memang benar surah Al-A'raf, cerita yang Allah izinkan kita baca pada pagi ini tuan-puan sekalian, ada kaitan dengan kehidupan kita hari ini. Ada 3 golongan pelaku maksiat, kemudian ada yang akan mencegah dan menegur maksiat, kemudian ada golongan yang ketiga di kalangan rakyat ataupun di kalangan pihak berwajib ataupun di kalangan pemimpin yang hanya mendiamkan diri, bahkan ada di kalangan netizen dan sebagainya yang akan membela pelaku maksiat. Itu yang kita bimbang hari ini, pembela pelaku maksiat yang menyebabkan pelaku maksiat rasa selesa, rasa senang, rasa tidak terancam kerana mereka masih dapat sokongan. Mereka masih dapat pujian. Mereka dapat sokongan dalam bentuk mungkin like, mungkin dalam bentuk emoji yang bagus-bagus, mungkin nak kata sabarlah gini-gini. Dan mereka dapat sokongan dalam bentuk apa? Produk-produk yang mereka jual masih laku. Tak terkesan pun dengan teguran, nasihat, kecaman ni, produk-produk mereka jual masih lagi laku. Mereka mula rasa lagi banyak kontribusi, lagi bagus, lagi orang kenal, dan jualan aku tak terkesan pun. Baguslah aku kena macam ni. Oh, nampaknya sale makin naik. Na'udzubillahi min zalik. Jadi walaupun kita ini menjadi orang yang bukan buat maksiat, tapi penyokong kepada pelaku maksiat, na'udzubillahi min zalik. Mungkin 2 dosa kita dapat. Dosa tak mencegah maksiat, dosa pula menyokong orang yang melakukan maksiat. Menurut Syekh Saleh Abdul Fattah Al-Khalidi, pentafsir dari Jordan, menyatakan alasan tidak menyeru kepada kebaikan serta menyindir golongan pendakwa ini merupakan alasan zaman berzaman yang bukan sahaja menimpa Bani Israel, bahkan gejala seperti ini berterusan sehingga hari ini. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala maka setelah peringatan demi peringatan diberikan kepada pendosa hari Sabtu ini, akhirnya Allah SWT menurunkan azab kepada mereka dan Allah menyelamatkan golongan yang berdakwah seperti yang dirahkan menerusi ayat 165 dan 166. Masya Allah, terima kasih kepada semua yang hadir 4.7 dan 1.8. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat. Kita kena ambil serius peringatan Allah ni tuan-puan sekalian. Maksudnya kalau adik-adik buat salah, tegur. Kurang-kurangnya sekali kita tegur supaya kita tak berdosa. Kalau adalah siapa-siapa kan orang yang dekat dengan kita, kawan ke, cari kekuatan, zikir, doa, ya Allah izinkanlah aku dapat menegurnya supaya kita ini lepas daripada bersalah. Dikatakan bersalah, kamu mampu tegur tapi kamu tak nak tegur sebab kamu sayang, nanti jiran kamu tak bagi kuih dah kat kamu kan. Kamu mampu tegur tapi kamu tak tegur adik kamu, tak tegur abang kamu, kakak kamu tak tegur sebab apa? Kau bimbang nanti kamu lebih sayangkan hubungan kamu kan daripada menyayangi dia kerana Allah. Kan kadang tu kita nak tegur adik-beradik tu pula banyak tolong kita. Kan adik-beradik tu pula gini-gini kan nanti kan dikecil hati apa semua. Jadi kita ni bila adik tu tanya, akak okey tak ni saya pakai ni? Okey, padahal ketat. Akak tudung ni okey tak? Cantiklah kau pakai tudung ni, kau nampak muda lagi ni. Padahal tudung tu singkat. Akak okey tak ni? Okey tak solekan ni? Okey, nice. Padahalnya berlebihan dengan merahnya ni, dengan ni. Cantiklah mata kau buat macam ni. Padahal dalam hati tu ni, tuan-puan dimati Allah sekalian, Allahu Akbar. Kalau betul sayang til jannah. Sayang sampai syurga. Halang daripada perkara yang menjerumuskan ke neraka. Cakap kat adik tu, "Dik, memang cantik kau pakai baju ni. Tapi kan minta maaf lah dik. Cantik pakai dalam rumah. Depan laki kau. Contoh macam tu lah. Pakai dalam rumah. Kan, kalau nak keluar, pakai longgar sikit. Ada baju tu. Kalau kau pakai baju tu, aku nampak lagi cantik. Baju yang mana? Kita pandailah kita kan suka-sukanya. Ya Allah, aku dah sampaikan dah.
Subhanallah, ini nama kasih sayang sebenar, kasih sayang til jannah, sebab nak bawa ke syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey, kita tengok ayat 165 dan 166. Maka ketika mereka melupakan, tidak menghiraukan apa yang telah diberi peringatan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang daripada perbuatan jahat itu, dan kami timpakan orang-orang yang zalim dengan azab seksa yang amat berat disebabkan mereka berlaku fasik. Maka setelah berlalu, mereka berlaku sombong, takbur, tidak mengambil indah kepada yang telah dilarang mereka lakukan. Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Surah Al-A'raf ayat 166. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jelas dalam surah Al-A'raf ini, daripada ayat 163, 164, 165, 166, 163 larangan pada hari Sabtu. Allah ceritakan ikan timbul pada hari Sabtu tu banyak di permukaan laut. Dan hari yang lain, ikan itu menghilang mungkin ke tengah laut. Jadi larangan supaya pergi menangkap ikan mereka ni, kerja nelayan ni, hari Sabtu mereka langgar. Sebab memang itu punca punca pendapatan. Sepatutnya hari Sabtu tu adalah untuk apa? Untuk mereka beribadah. Ayat 164, Allah menceritakan ada sekumpulan manusia yang pergi beri nasihat. Ada sekumpulan manusia yang mengejek dan yang menghalang perbuatan memberi nasihat. Ayat 165 pula, setelah mereka tidak menghiraukan apa yang telah diperingatkan, kami selamatkan orang yang melarang. Allah selamatkan orang yang orang beri nasihat, orang yang menegur, orang yang mencegah daripada perbuatan jahat itu, dan kami timpakan orang yang zalim dengan azab seksa yang berat. Maka setelah mereka berlaku sombong, takbur, tidak mengambil endah, dah diberi peringatan, sombong, takbur, tak ambil endah, jawab lagi begini-begini, kan? Contohlah, bukan kita nak bagi contoh zaman sekarang, ini macam ni, mereka tetap takbur kepada apa yang telah dilarang. Kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Jadi kaum ini akhirnya Allah tukar menjadi kera, daripada manusia jadi kera. Langsung tak boleh nak bercakap, langsung kera, tuan-puan sekalian, jadi kera. Dah tak boleh nak gina layan, tak boleh nak jadi kehidupan seperti manusia, jadi binatang, tuan-puan dimati Allah sekalian. Itu hukuman di dunia, dan ini kisah yang benar, tidak ada takwil, tidak ada keraguan, kerana kisah ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri untuk jadi pengajaran kepada kita hari ini. Maka insya-Allah mudah-mudahan tafsir, kan, kita baca tafsir syarah daripada Ustaz Syar'i melalui IKIM ni, tulisan IKIM ini memberikan pengajaran dan semangat kepada kita hari ini untuk melakukan kerja-kerja dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Masya-Allah, itu motivasi. Tuan-puan sekalian, hari ni tak baca Asmaul Husna lagi, baca Asmaul Husna dulu ya. Hari ni macam selang-seli ni, perkongsian ni, Encik. Okey. Subhanallah, kita baca sama-sama Asmaul Husna, hadis Nabi yang kita dah tulis 2 hari lepas. Kita dah syarah sama-sama hadis tersebut, kita dah cuba menghayati. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya innalillah, di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama Allah. Mi'atun illa wahid. Ini hadis sahih ya. 100 kecuali 1. Man ahsaha. Barang siapa yang menghafalnya, Nabi kata, yang membacanya, yang beramal dengannya, dakhalal jannah. Dia pasti masuk syurga. Dapat jaminan syurga. Ustazah, kalau dia baca Asmaul Husna hari-hari tapi tak tutup aurat, insya-Allah, dengan dia baca hari-hari, dia mula memahami, akhirnya dia akan tutup aurat. Bukan kita kata, baik tak payah baca kalau tak tutup aurat. Tak. Percayalah, amalan-amalan yang Nabi janjikan ini, dia akan mengubah seseorang itu jika dia istiqamah. InsyaAllah. Ustazah, dia baca Asmaul Husna sebab dia pegang pada hadis tu akan masuk syurga tapi tak solat. InsyaAllah, satu hari dia akan solat. Kalau betul dia baca Asmaul Husna itu, dengan baca maksud sekali, dengan cuba memahami, satu hari nanti dia akan berubah. Jadi, buat saja amal soleh, sehinggalah semakin soleh. Bukan tinggalkan amal soleh kerana masih melakukan maksiat. Tidak. Tak solat, tak tutup aurat, semua itu maksiat. Jangan tinggalkan amal soleh kerana masih maksiat. Tetapi buatlah amal soleh sehingga tinggalkan maksiat. InsyaAllah. Okey, baca Asmaul Husna ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca semua sama-sama ya. Suara saya memang tak sedap. Tak boleh nak ikut melodi Asmaul Husna yang best oleh Hijah dan sebagainya tu. Tapi baca je lah ya tuan-puan sekalian. Suara saya pula tak panjang, nafas pendek. Itu yang berhenti ikut dan tu. Tapi Asmaul Husna bukanlah macam bacaan Al-Quran. Tak ada masalah pun kalau berhenti mana-mana nama Allah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhab ar-razzaqul fatahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izul muzillus sami'ul basir al-hakamul adl al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul muqit al-hasibul jalil al-karimul raqib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isul syahid al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyil mumitul hayyul qayyum al-wajid al-majid al-wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul al-muqaddimul muakhirul awwalul akhir الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Amin ya Rabbal Alamin. Betul kan? Memang saya tak ada suara yang sedap. Kemudian saya tak boleh nak ikut sangat melodi tu. Memang tak ada bakat tu. Nafas pun pendek. Jadi kita bacalah seadanya. Paling utama kita baca. Saya masa baca, saya tengok terjemahan. Contoh kan, ada nama Allah. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita sebut Al-Khafid Ar-Rafi. Al-Khafid Ar-Rafi. Apa maksud dia? Allah ya Khafid. Allah yang maha merendahkan. Ya Rafi, Allah yang maha meninggikan. Allah lah yang merendahkan siapa yang Allah ingin rendahkan kedudukannya, hinakan kedudukannya. Allah ya Rafi yang maha meninggikan. Allah lah yang meninggikan siapa yang Allah nak tinggikan di kalangan manusia. Allah nak berikan kedudukan yang mulia. Allah nak berikan suatu tempat yang mana tempat yang dia duduk itu, dia boleh menyampaikan ilmu, boleh menegur kesilapan, boleh mencegah kemungkaran. Kan Allah lah yang meninggikan, dan jangan jika lupa kepada Allah, Allah juga boleh menjatuhkan. Subhanallah. Ada ramai manusia kan nak mencapai satu kedudukan sekian-sekian. Namun kena ingat, ada Allah meninggikan kedudukan manusia tetapi dengan kemarahan, dengan kemurkaannya. Bukan dengan kasih sayang, bukan dengan rahmatnya. Dan ada Allah jatuhkan dia dengan bisnes jatuh, dengan itu, dengan ini, tetapi Allah menjatuhkan dengan kasih sayangnya. Subhanallah. Sudah tentu mungkin ada orang, tuan-puan sekalian, macam kita ginilah. Kita berhenti ataupun kita mengundur ke belakang, kadang-kadang bukan kerana kita salah, bukan kerana kita kalah, tidak. Mengundur 1, 2, 3 langkah ke belakang ataupun berhenti melangkah sekejap untuk kita meneruskan perjalanan yang lebih baik dan lebih jauh akan datang.
Tapi ada orang jalan-jalan non stop. Subhanallah, tiba-tiba jatuh gaung. Nauzubillah min zalik. Masya-Allah. Jadi tuan-puan dan puan sekalian, kalau pun hari ni kita nampak perjalanan kita lambat, slow sikit daripada orang lain, kan? Baru nak naik jatuh balik, baru bisnes nak jadi tak jadi balik. Ada orang sekali buat bisnes terus jadi. Jangan bimbang tuan-puan sekalian. Yang menjatuhkan kita juga Allah, yang meninggikan kita juga Allah. Walaupun nampak manusia yang jatuhkan kita, tetapi Allah ya Khafid yang menjatuhkan, Allah ya Rafiq juga yang akan meninggikan. Jadi sebab itu bila kita belajar Asmaul Husna, kita akan jatuh cinta kepada Allah, kita akan kenal Allah. Masya Allah. Muslimin muslimat dimana Allah sekalian, saya tahu dah ramai yang perlu left. Ustazah maaf, saya left dulu, saya gerak dulu, saya berundur dulu, nanti tengok balik. Sebab dah pukul 8, ada ramai dah yang masuk kerja, cikgu-cikgu dah start dah kelas ni dan sebagainya, PDPR dah mula. Saya faham, jadi saya tak kecil hati pun mana-mana yang perlu left. Tapi yang tak left lagi, stay dengan saya 15 minit boleh? Sebab apa? Saya nak habiskan juga. Okey, sebelum yang left tu pergi kan, betul-betul saya kata left, laju-laju left. Tuan-puan sekalian, saya mohon maaf semalam masa kita lancarkan set Cinta Nabi ni, kan set Cinta Nabi yang bernilai RM67, tapi sempena bulan Maulidur Rasul ini, Ustaz boleh tak tolong buka? Tapi sempena bulan Maulidur Rasul ni, Masya Allah, kita jual hanya RM50 dengan kotak yang istimewa ni by Ustazah Asma, tu Asma Harun. Semalam, dan banyak pihak kata, Ustazah tak ada pun kat Shopee, dah pergi Shopee. Ada isu teknikal, rupanya Shopee tu tak masuk lagi, pukul 8.30 macam tu baru ada. Jadi saya mohon maaf sangat, semalam kita lancarkan set Cinta Nabi. Anda boleh pilih nanti nak kotak putih ataupun nak kotak hitam. Boleh jadikan hadiah kepada orang yang tersayang. Hadiah diri sendiri pun tak apa. Muslimin muslimat nampak tak ni? Kotak ni. Okey, dan juga warna hitam atas minat masing-masing lah ya. Masya Allah, dalam ini terkandung set Cinta Nabi, terdiri daripada buku sirah Rasulullah SAW. Buku ini bernilai RM38, tak tipu, belakang tu ada ya. Tebal, cantik, infografik. Jadi sempena bulan Maulidur Rasul, jadikan tuan-puan saya tengok tu. Dengan gambar-gambar tersusun. Ini antara buku yang selalu saya rujuk kalau nak cerita pasal kisah Nabi. Daripada awal kelahiran Nabi sampai kewafatan Nabi SAW. Kalau kita betul cinta Nabi, kita mesti wajib dalam rumah kita adanya buku kisah Nabi. Sebab apa? Daripada situ kita boleh kenal Nabi dan jatuh cinta. Tak kenal maka tak cinta. Dan buku yang kedua istimewa sangat, berkenaan dengan 200 tip rajin selawat. Bermula daripada penerangan tentang selawat itu apa, kan fadilat selawat, bagaimana kita nak selawat itu dengan jumlah yang banyak, kelebihan orang yang berselawat, tuntutan selawat, kan. Lepas tu semua ada bacaan-bacaan selawat dengan semua dalil-dalil dibawakan. Tuan-puan sekalian, kalau campur dua ni, tuan-puan sekalian dah 50 sebenarnya campur dua ni. Tetapi ada buku yang istimewa lagi, iaitu 24 jam kehidupan Rasulullah. Daripada start bangun tidur sampai tidur balik, 24 jam amalan Rasulullah seharian. Kan, juga dibawakan dalil-dalil. Bukan hanya tulisan kosong, tapi dalil. Rasulullah makan macam mana, Rasulullah pakai baju, Rasulullah baca apa, keluar rumah Rasulullah baca apa, kan nak minum macam mana, kan nak tidur macam mana, buang air macam mana. Lepas tu, anda akan diberikan tasbih, subhanallah. Kemudian ada 3 bookmark yang berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 bookmark berkenaan dengan hadis Nabi dan sebagainya. Ini dia subhanallah termasuk kotak. Kotak ni harga RM10. Kalau datang galeri beli kotak ni RM10. Kotak ni mahal tuan-puan sekalian. Jadi sebenarnya nilainya adalah RM73 semuanya. Tetapi sempena bulan Maulidur Rasul, kan lahirnya kelahiran Nabi SAW, kita beri tawaran yang istimewa. Kita bukan nak kejar untung, tetapi nak seramai mungkin orang ada set Cinta Nabi ini. Dan insya-Allah melaluinya, kan melalui tahu sirah Nabi, berkenaan dengan selawat, kemudian apa sunnah Nabi, kemudian tasbih ini akan bantu kita banyakkan selawat. Insya-Allah Nabi sebut, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Kalau hati kita ada mencintai Nabi, insya-Allah tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga kelak. Masya-Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat, kita kena baca juga satu hadis sebab sebelum yang left tu kan. Jadi kita baca juga. Saya mohon maaf, sebenarnya nak mohon maaf sebab semalam masa kita lancar ni, ramai orang pergi ke Shopee, Ustazah tak ada. Saya nak maklumkan dah ada pun di Shopee. Anda boleh juga order melalui WhatsApp. Sebab ada orang kata, Ustazah saya tak nak ke Shopee. Shopee tu kan menyokong. Itu kan bukan orang bukan Islam punya tu kan. Gini-gini. Jadi kami tu masuk ke Shopee sebab itu permintaan dan memudahkan ramai orang.
Tapi siapa yang tak nak melalui Shopee, WhatsApp, nombor WhatsApp ini kita kongsikan, insya-Allah. Jadi nak sebut sebenarnya memang buku yang ada tu terhad, sebab pihak penerbitan dia bukanlah cetak selalu. Jadi berapa ada lebih kurang 500-600 saya rasa kitab sirah tu. Tapi untuk antara, subhanallah, tuan persiakan, puas hatilah kalau dapat. InsyaAllah saya doakan semua berkesempatan. Bila? Sehingga habis Rabiul Awal. Rabiul Awal berapa hari? Bulan November Dan 5 November? Tak, dia habis November, awal November. Mungkin dalam awal November kita habis Rabiul Awal. Maksudnya hari ni kan dalam 7 Rabiul Awal Ini 7 ke 6 Rabiul Awal. Ada masa 20 hari lagi. Jualan istimewa ni 20 hari lagi. Jadi siapa yang kata ustazah sekarang duit kering ni nak balik kampung lagi, jadi boleh beli bila nanti dapat gaji. Tapi kalau saya bimbang jika tak ada stok, bimbang tu lah. Okey, tak apa, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita akan membacakan. Terima kasih semua yang hadir. Kita nak baca satu hadis. Walaupun ada yang left dah, tak apa, tak ada masalah. Masih lagi lebih kurang dalam 5,500 ni kehadiran. Masya Allah. Dekat 6,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadis yang ke-28 dalam bab sabar, dan ia merupakan hadis yang ke-52 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan faqala innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal khawd. Muttafaqun alaih. Subhanallah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bermaksud, artinya diriwayatkan daripada Abu Yahya Usaid bin Khudair bahawa seorang lelaki daripada golongan Ansar telah berkata, wahai Rasulullah, sudikah Tuan mengambilku sebagai pekerja Tuan untuk memungut zakat menjadi utusan atau lain-lain, sebagaimana Tuan telah mengambil si fulan sebagai pekerja Tuan? Masya Allah. Baginda bersabda, sesungguhnya selepas kewafatanku kelak. Allahu Akbar. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, takut ni. Hadis semalam pun Nabi sebut, setelah kewafatanku kelak. Ingat tak hadis yang kita baca semalam? Sama, Nabi sebut apa? Setelah kewafatanku kelak, ni yang semalam. Akan ada di kalangan kamu yang mementingkan diri sendiri. Di kalangan rakyat, di kalangan pemerintah, penting diri. Semua buat sesuatu untuk diri. Mulut je cakap untuk ummah, untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa, untuk agama. Tetapi sebenarnya kepentingan diri. Dan akan ada di kalangan kamu yang akan ingkar dengan pemerintah tersebut. Maksudnya tak bersetuju, marah dengan pemerintah tersebut. Kerana apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut sesuatu yang melanggar syariat. Akan ada di kalangan kamu yang akan ingkar kepada golongan pemerintah tersebut. Nabi kata akan datang setelah kewafatanku. Lalu sahabat bertanya, ini hadis yang semalam. Saya masih ingat, segar. Saya rasa kawan-kawan pun masih ingat. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa nasihatmu untuk kami? Apa nasihatmu untuk umatmu bila berhadapan, bila saat ini tiba? Nabi kata, hendaklah kamu, kan subhanallah, hendaklah kamu mentaati pemerintah tersebut. Walaupun pemerintah itu zalim. Ni ada ni, hadis ini menggesa kita supaya dengar dan taat kepada pemerintah selagi tidak bercanggah dengan hukum syarak, sekalipun pemerintah itu zalim dan kejam. Walaupun pemerintah tu kita kata, pemerintah ini tidak menegakkan undang-undang Allah, pemerintah ni sekian-sekian, masih lagi membenarkan, masih lagi memberikan ruang yang luas kepada pusat-pusat judi, kepada arak, kepada tempat-tempat maksiat. Okey, mungkin kita tak puas hati. Subhanallah, kita ingkar. Tetapi perintah Nabi, kamu perlu masih tetap taat kepada pemerintah tersebut. Nabi kata, kamu wajib lagi taat kepada pemerintah tersebut dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Kamu wajib taat. Dan Nabi larang, dan kamu jangan menentang pemerintah tersebut dengan senjata. Maksudnya bukan perangi, bukanlah dalam keadaan dengan kasar. Tetapi Nabi berpesan, dan kamu perlu mendoakan mereka. Subhanallah. Doa apa? Dua doa Nabi kata. Semalam ni kita baca tuan-tuan sekalian hadis Nabi. Nabi kata, baginda menjawab bila ditanya, kamu semua menunaikan hak yang wajib ke atas kamu terhadap pemerintah itu, taat dan patuh dalam perkara yang baik dan tidak menentang mereka dengan senjata. Nabi pesan. Di samping itu, kamu memohon kepada Allah. Nabi pesan supaya kamu berdoa. Biar kamu boleh buat sebagai rakyat, kamu berdoa. Yang telah dijanjikannya untuk kamu seperti berdoa supaya Allah Ta'ala pelihara kamu daripada kejahatan mereka.
supaya kita tidak menanggung murka Allah, kita tidak menanggung kemarahan Allah disebabkan perbuatan mereka dan menjadikan mereka orang yang soleh. Nabi kata, kamu berdoa supaya kamu selamat daripada apa yang menimpa kemarahan Allah terhadap mereka, daripada menimpa kamu, dan kamu doakan mereka menjadi orang yang soleh supaya mereka diberi hidayah. Itulah dia tuan-puan sekalian kaedahnya, dilarang untuk menentang dengan secara kasar dan sebagainya. Okey. Dan hari ini Nabi datangkan lagi, kita akan baca lagi hadis yang menggunakan ayat yang sama. Ayat permulaan yang sama yang mana Nabi sebut, sesungguhnya selepas kewafatanku kelak, sama macam semalam. Masya Allah. Cerita hari ini apa dia? Ada seorang sahabat Nabi ni, iaitu Abu Yahya Usaid bin Hudair. Dia cerita ada seorang lelaki daripada golongan Ansar. Maksudnya Ansar ni siapa? Penduduk tetap Madinah, Muhajirin yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dia jumpa Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, sudikah Tuan mengambilku sebagai pekerja Tuan? Tuan, ambillah saya sebagai pekerja, sudikah Tuan? Tuan ni siapa? Rasulullah lah. Ya Rasulullah, sudikah Tuan mengambilku sebagai pekerja untuk memungut zakat? Kerja sebagai pemungut zakat, sebagaimana Tuan telah mengambil si fulan sebagai pekerja Tuan. Dia cakap kepada Rasulullah, sudikah ya Rasulullah ambil aku sebagai pekerja sebagaimana engkau ambil orang itu sebagai pekerja? Baginda lalu bersabda, sesungguhnya selepas kewafatanku kelak, kamu semua akan berdepan dengan sikap mementingkan diri, keluarga, kawan-kawan dan sebagainya, pada harta negara oleh pemerintah kamu. Oleh itu hendaklah kamu semua bersabar sehingga kamu bertemu denganku di kolam. Masya Allah. Subhanallah. Maksudnya tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi berpesan, selepas kewafatanku kamu semua akan berdepan dengan sikap pentingkan diri, masing-masing nak minta jawatan tuan-puan sekalian, minta amanah kan. Masuk zaman Rasulullah pun ada yang minta jawatan daripada Rasulullah. Jumpa Rasulullah, ya Allah, sudikah kamu berikan aku pekerjaan kan, berikan aku jawatan sebagaimana sahabat tu sekian-sekian. Nabi kata, setelah kewafatanku kelak, kamu semua akan berdepan dengan sikap mementingkan diri, keluarga, kawan-kawan dan sebagainya pada harta negara oleh para pemerintah kamu. Oleh itu hendaklah kamu semua bersabar sehingga kamu bertemu denganku di kolam. Saya teringat satu hadis yang lain yang menceritakan tentang antara tanda-tanda yang pasti berlakunya kiamat, ataupun tanda-tanda yang mana akan turunnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis itu lebih kurang dalam 10 tanda kot. Soalannya, bila berlakulah semua ini, maka akan turunlah bala kan, kemukaan kemarahan Allah. Salah satunya adalah apabila harta negara berlegar di kalangan orang tertentu sahaja. Harta kekayaan sebuah negara berlegar di kalangan tertentu saja. Tuan-puan dimati Allah sekalian, mungkin seluruh dunia kot berlaku begini, termasuk Malaysia. Mungkin harta kekayaan, khazanah kekayaan muka bumi yang Allah berikan. Negara Malaysia negara yang kaya, sangat kaya dengan hasil bumi. Petroleum, mana-mana negara di dunia ni adanya emas hitam itu, mesti negara tu negara yang sangat kaya. Petroleum bukan sikit, tidak pernah putus, tak pernah putus. Subhanallah. Kita ada kaya lagi bumi kita dengan bukan petroleum saja, dengan apa tu, bukit bukau yang ada banyak batu putih, marmar, kemudian kekayaan hasil lautan, kekayaan hasil pertanian. Kita kaya dengan getah, kita kaya dengan biji timah pun kita ada, tapi tak banyak lah. Lepas tu kita ada kekayaan apa? Sawit. Tuan-puan sekalian, hasil kekayaan yang begitu banyak. Tetapi minta maaf lah kan, kalau sebutkan marah, berlegar pada golongan yang tertentu. Kalau ikut kekayaan hasil bumi Malaysia, kalau betul-betul diurus dengan terbaik, sebenarnya tak ada orang yang meminta-minta, menagih-nagih orang yang miskin yang masih terbiar. Tuan-puan sekalian, kami kan NGO Sahabat Amal Care memang selalu menerima permohonan tanpa henti. Subhanallah. Yang kedua, permohonan daripada pertubuhan-pertubuhan. Saya pun rasa macam Masya Allah, ada pertubuhan daripada orang kurang upaya mata, orang buta, ada pertubuhan sekian, pertubuhan, ada daripada pihak Tafiz, ada sekian-sekian. Bila kita tanya tak dapat bantuan, gini-gini. Ni kena marah lah saya ni banyak macam Ustazah ni kan, hentam sana, hentam sini macam diri bagus. Saya memang tak bagus tuan-puan, saya tak bagus. Saya cuma boleh bercakap. Saya ada sedikit peluang untuk bercakap. Takut tu ada juga, takut kan. Tapi mungkinlah akan sampailah pada kan golongan-golongan tertentu. Tuan-puan sekalian, memang ada kumpulan yang mengaut kekayaan bumi ini sampai ada harta juta, puluh juta, ratus juta. Masya Allah.
ada jawatan sekian, bukan daripada jawatan saja dapat banyak, tetapi dapat juga lantikan untuk jadi situ sini kan. Walaupun kerja tak teruk mana, hanya sekadar penasihat ataupun hadir meeting sekian-sekian, okey, dapatlah pula allowance tambahan 10,000, 100,000, okey, sekian-sekian. Ini bukan cerita hari ini, cerita zaman berzaman. Yang dah pencen lama, kehidupan memang tidur atas duit, tuan-puan sekalian, memiliki itu, memiliki ini, memiliki tanah sampai 100 ekar hanya daripada pemberian. Memiliki tanah gini, okey, itu milik ni, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bumi ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Esok bila kembali kepada Allah, kamu akan diadili, akan ditanya, akan dihakimi, akan menjawab di hadapan Allah kelak. Saat kamu mengatakan tanah 100 ekar ini aku punya, tanah 1000 hektar ini aku punya. Kepunyaan itu hanya dengan satu pemberian di antara manusia dengan manusia. Subhanallah, yelah tuan-puan sekalian, saya duduk dalam situasi yang begini kan, terdedah. Ada banyak hutan yang sebenarnya jika dihidupkan, contohnya ada banyak hutan-hutan yang kalau dihidupkan dengan contoh getah, sawit, kemudian diambil orang gelandangan ni kan untuk bekerja ke apa semua kan, daripada duduk ni okey pindah ke estate gini-gini, diberi gaji sekian-sekian. Subhanallah, negara kita kalau dimanfaatkan betul-betul tuan-puan sekalian, getah sampai 1000 hektar dan sebagainya yang terbiar, ada banyak ladang getah yang terbiar tuan-puan sekalian, jika dihidupkan betul-betul, difokus betul-betul, subhanallah, itu sebenarnya satu sumber keuangan yang sangat besar jika diuruskan. InsyaAllah tuan-puan dan sekalian, minta maaf lah ya, bapa hari ni kan macam begitulah tuan-puan sekalian, wallahu alam. Okey, jadi Nabi sebut sebagainya pada harta negara oleh para pemerintah kamu, oleh itu hendaklah kamu semua bersabar sehingga kamu bertemu denganku di kolam. Nabi kata sabarlah bila kamu menghadapi ujian seperti ini. Nabi dah beri gambaran dah akan berlaku situasi begini-begini. Maka kalau kamu dah sampai saat itu, Nabi kata selepas kewafatanku, Nabi pesan apa? Sabar. Kamu kena sabar. Sabar. Maksud sabar bukan duduk diam je. Sabarlah kalau kamu hidup susah pada zaman tersebut kerana ketidakadilan pemerintah. Sabarlah kalau kamu tak dapat hak kamu. Dahlah kerja teruk-teruk kan, lepas tu bayar cukai tinggi. Contoh je ya, bayar cukai tinggi, kena bayar itu, kena bayar ini. Okey, zakat pun kita bayar. Ya Allah, rasa susahnya lah, kerja susah-susah, bisnes susah-susah kan, untuk siapalah ni kan contoh. Tapi kita tahu daripada bayar cukai itu juga kembali semula kepada rakyat kan. Kerajaan bantu bagi insentif tu, insentif ni sebenarnya bantuan kerajaan memang banyak. Kita tak nafikan, kerajaan banyak membantu sebenarnya, melalui zakat membantu orang susah dan sebagainya. Kita cuma sebutkan sekiranya betul-betul ada yang amanah buat secara holistik, insya-Allah keadaan jauh lebih baik. Keadaan sebenarnya jauh lebih baik, insya-Allah. Nabi pesan apa? Bila kamu sampai tiba saat itu, manusia mementingkan diri kan, bahkan rakyat ke pemerintah sama-sama mementingkan diri, Nabi pesan apa? Bersabarlah sehingga kamu bertemu denganku di kolam. Nabi kata sehingga kamu bertemu denganku di kolam. Kan, kamu memang banyak rasa hilang sabar ni, nak marah ni, nak entam ni, tapi sabar Nabi kata, dengan doa, dengan kamu sampaikan dengan cara yang baik, bukan sekadar ya, ada yang mampu hanya mendiamkan diri mendoakan. Nabi kata sehingga kamu bertemu denganku di kolam. Subhanallah, tuan-puan di mata sekalian, kalau kita tengok di kolam Al-Haud, hadis ini sebut talqauni alal haud, sehingga kamu bertemuku di kolam. Nabi kata iaitu kolam air yang akan didatangi oleh umat baginda yang beriman untuk minum airnya pada hari kiamat. Kolam ini dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW dan diletakkan di dalam syurga, yang kita sebut kadang ada dinamakan, wallahu alam, dah ada satu riwayat Telaga Kausar kan, kolam. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah, itu peringatan Nabi SAW. Kita menghadapi situasi itu hari ini, siapa pun yang hadapi secara berat ataupun ringan, Nabi pesan apa? Sabar. Sehingga kamu nanti hasil pada sabar kamu kan, berhadapan dengan manusia yang mementingkan diri ini, sabar. Kamu jangan sampai caci maki, jangan keluarkan perkataan kesat. Kamu kena memilih sabar. Kamu akan diuji sebab kamu tak ada kuasa dan sebagainya kan. Kamu akan diuji sehingga kamu akan bertemu denganku di kolam. Subhanallah, cara Nabi pujuk kita tuan-puan sekalian. Nabi baik sangat. Nabi tahu, Nabi telah, ini mukjizat.
dalam syarah kitab ni pun dah tulis, antara mukjizat Nabi adalah diberi gambaran apa yang akan berlaku akan datang. Nabi dah pesan, Nabi kata akan sampai satu saat selepas kewafatanku akan berlaku begini-begini. Dan Nabi pesan pada kita atas dasar cintanya, kamu kena sabar sehingga kamu nanti akan bertemu denganku di kolam. Nabi tunggu kita di kolam. Kolam itu nanti di pada mahsyar kelak hanya akan diminum oleh umatnya yang akan masuk syurga. Subhanallah. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, kan, daripada caci maki tak dapat juga, kan. Lebih baik jangan caci, jangan maki, jangan hamun. Lebih baik kita mendoakan. Dan sebab apa? Masih ada pemimpin yang beriman, yang soleh, yang bertakwa, yang ada ketakutan kepada Allah, yang amanah menjalankan tugas-tugasnya. Jadi teruskan berdoa, jangan putus harap. Jangan kata aku dah tak ada harapan dah. Aku memang politik ni tak percaya dah. YB ni, kan. Minta maaf lah, itu dah kan ada saya jumpa kata Ustazah, YB ni bukan yang berhormat, tapi yang saya tak nak sebut, tapi dia nak marah sangat bila berlakunya lompat sana lompat sini, beli sana beli sini. Kata Ustazah dibayar sekian-sekian, kan, lompat-lompat. Habis tu kita ni sebagai rakyat duduk memilih dalam apa ni, duduk memilih dalam pilihan raya. Esok-esok kalau dia lompat hilang macam tu je. Macam sistem demokrasi kita ni macam dah tak solid dah, kan. Sebab apa? Tak semestinya yang tu ni mungkin ada yang lompat nanti bertukar macam tu je. Saya tuan-puan sekalian bukan nak kritik sana, nak kritik sini, tidak. Tapi kita harap mungkin ada undang-undang anti lompat parti. Suatu hari mungkin ada undang-undang anti lompat parti dan sebagainya. Macam tu lah, kan. Ustazah ni sentuh politik tak payah. Ada orang bagi amaran, Ustazah tak payah sentuh politik lah, ngajar-ngajar je lah, kan. Tak faham tapi nak komen. Saya pun adalah sikit ilmu, akal, fikiran, tuan-puan sekalian, pengetahuan, bukan jahil sangat bab politik. Cuma tuan-puan sekalian, politik ni memang ada dalam Islam. Kita tak boleh lari daripada politik. Sebab di situlah adanya satu sistem pemerintahan yang terbina. Cuma kita sentiasa perlu memberi pandangan, nasihat, teguran, kan, supaya insya-Allah orang politik terpandu juga. Dengan apa? Suara-suara rakyat ni. Macam itulah. Kita rakyat, kan. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Last. Kita habis 8.30. Saya nak bacakan hadis yang terakhir dalam bab sabar. Jadi esok kita dah boleh masuk bab baru. Bab baru iaitu tajuk baru esok berkenaan dengan sifat benar. Kita dah ikhlas yang pertama, yang kedua iaitu taubat, yang ketiga sabar. Esok masuk bab baru benar. Tapi hadis yang terakhir dalam bab sabar ini, Masya Allah, tuan-puan sekalian, sangat rugi kalau tak dengar. InsyaAllah 10 minit, bukan 8.30 kita berhenti, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idza malat asy-syams qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'a al-adu was'alullaha al-'afiyah wa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu anna al-jannah tahta zilali suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab wa hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahu akbar. Amin ya rabbal alamin. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih bermaksud hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, Allahu akbar. Muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Nabi bersabda, diwayatkan daripada Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa bahawa Rasulullah SAW pada sebahagian daripada hari-hari perang, ketika waktu perang, baginda yang padanya baginda bertembung dan bertempur dengan musuh telah menunggu sehingga apabila matahari telah condong ke arah barat, baginda pun berdiri di kalangan para sahabat lalu bersabda. Maksudnya situasi apa? Situasi perang. Nabi berdiri di hadapan para sahabat, para tentera ni, kan, tentera Islam ni, mujahidin ni, kan, para mujahidin, para yang jihad ni. Lalu Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kamu berharap untuk bertembung dan bertempur dengan musuh. Mohonlah kepada Allah agar mengurniakan kepada kamu kesejahteraan daripada segala keburukan di dunia dan akhirat. Tetapi apabila kamu bertembung dengan mereka di medan jihad, maka hendaklah kamu bersabar dalam melawan mereka, dan ketahuilah dengan yakin bahawasanya syurga itu di bawah bayang pedang-pedang, yakni dengan berperang di jalan Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW berdoa
Doa apa? Yang selalu kita dengar juga doa ni. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Nabi kata, bila kamu berhadapan bertembung, lalu ketahuilah dengan yakin bahawa syurga itu di bawah bayangan pedang-pedang kamu. Maksudnya di bawah jihad, dengan jalan jihad ini. Kemudian Nabi SAW berdoa, Ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab, Ya munzilal kitab, yang menggerakkan awan dan yang mengalahkan tentera kafir yang bersekutu. Kalahkanlah mereka, tolonglah kami dan menangkanlah kami ke atas mereka. Masya Allah. Muslimin muslimat dimana Allah sekalian, begini. Dalam hadis yang terakhir, iaitu hadis yang ke-29 dalam bab sabar, dan hadis yang ke-53 dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Nabi berikan kita peringatan. Subhanallah. Sebab apa? Ceritanya mereka ini telah bersedia kan pada hari perang, baginda dan padanya bertembung dan bertempur dengan musuh, telah menunggu sehingga apabila matahari telah condong ke arah barat sampai dah ke petang dan tuan-puan sekalian kan, tapi belum bertembung lagi ni, belum bertembung lagi dengan musuh ni tuan-puan sekalian. Mereka dah ready, dah bersedia ni. Lalu baginda berdiri di kalangan para sahabat. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kamu berharap untuk bertembung dan bertempur dengan musuh. Kita ni kan kadang-kadang nak marah pada ada orang yang kita nak marah. Kita kata, tunggulah kalau depan aku, memanglah. Tuan-tuan sekalian, faham tak? Kan, ada kan yang berani sebut macam tu. Kau kalau duduk, kalau aku jumpa kau tengah jalan, gini-gini. Kalau aku tengok, aku jumpa kau gini-gini, mengharapkan. Dengan orang yang kita marah tu, kita nak pergi jumpa. Kan, mengharapkan pertemuan dengan musuh-musuh kita, dengan orang yang ataupun musuh agama Allah, dengan orang yang kita tahu dia buat zalim. Kalau aku jumpa dia depan-depan memang kenalah. Aku tak kira dah dia tu siapa sekian-sekian. Masya Allah, Allahu Akbar tuan-puan sekalian. Nabi kata, jangan kamu mengharap bertemu dengan musuh-musuh kamu, tetapi mohonlah kepada Allah agar mengurniakan kepada kamu keselamatan, kesejahteraan daripada segala keburukan dunia dan akhirat. Tetapi apabila kamu bertemu dengan mereka di medan jihad, ini musuh-musuh betul-betul ni. Kita katakan, kalau aku bertemulah dengan Yahudi, kalau aku bertemulah dengan Israel, kalau aku bertemulah dengan individu nama sekian-sekian yang mana dia telah menghina Nabi, jagalah sekian-sekian. Tidak, Nabi kata, kamu mintalah perlindungan daripada Allah, kesejahteraan. Kan, itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik bagi kamu. Mohon kesejahteraan dunia dan akhirat. Dan apabila kamu bertemu dengan mereka, maka hendaklah kamu bersabar dalam melawan mereka, sabar. Tapi bila bertemu di medan perang, pedanglah. Tapi kita sekarang jihad bukan di medan perang, bukan dengan pedang. Jihad di medan apa? Media sosial, itu medan jihad kita. Media sosial tu, saya puji ramai netizen, sangat bagus. Saya kan baru tengok ada beberapa orang bagi lagi maklumat Instagram lah, itu ni lah. Saya tengok ramai netizen yang sangat berani. Bukan siapa-siapa, orang biasa. Bila kita tengok profil, orang biasa je. Bukannya saya nak downgrade. Maksud saya orang biasa tu maksudnya dia bukanlah ustazah, bukanlah ustaz, bukanlah pendakwah, bukanlah orang ada jawatan. Tapi dia berani menegur. Kan dia tegur artis tu, contohnya artis tu nama Cik Siti. Cik Siti, bertaubatlah Cik Siti, tinggalkanlah pakaian yang teruk ni. Kamu kan dah jadi isteri orang. Dia nasihat baik. Lepas tu ramai like. Saya kata, ya Allah, sebab ada juga like, ada juga yang kecam. Engkau ingat kau bagus sangat. Kalau engkau datang nak negur, engkau tak payah datang lah. Tapi saya tengok itu sangat bagus. Sebenarnya itu jadi semangat saya. Saya kata kalau orang biasa boleh nasihat, boleh tegur, boleh cegah, kan, lagi-lagi lah orang yang ada ilmu, ada pengetahuan, ada kedudukan, ada pengaruh, mesti kena berani lagi tegur, tapi dengan skop yang berbeza. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, itu medan jihad kita. Jihad kita hari ini dah berbeza, kan? Jihad ada 3 lah hari ni. Jihad ilmu, kemudian jihad harta, kan, cari harta, cari duit gini, niat apa? Untuk belanjakan, berilah kepada madrasah, beri pada NGO yang buat kerja amal, kerja dakwah, kan, bantu orang-orang asal fakir miskin, tapi dia bekerja sungguh-sungguh lah cari duit, sebab dengan duit tersebut dia boleh bantu ramai orang. Dia bukan untuk mengumpulkan kekayaan dia, tuan-puan sekalian. Lepas tu jihad apa? Jihad di medan perang. Seperti mana rakyat Palestin, rakyat Syria, memang ada medan perang. Tapi kita di Malaysia, kita tak ada jihad di medan perang. Jangan fikir nak memerangi pemerintah, jangan fikir nak memerangi kaum-kaum itu, kan, dengan bangsa tu ni. Jangan, itu bukan jihad
kita di Malaysia. Jihad kita jihad di medan ilmu, jihad amal ma'ruf nahi mungkar, itulah jihad kita. Nabi kata syurga di bawah bayangan pedang-pedang kamu. Syurga di bawah bayang pedang, yakni berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi berdoa dengan ini doa bila kita berhadapan dengan kaum yang buat musuh-musuh kita kan. Kalau kita berhadapan dengan musuh kita, ambil doa ni. Yang Nabi ajar ni dalam hadis ni. Doa apa? Allahumma muzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Yang bermaksud, ya Allah Tuhan yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan dan yang mengalahkan tentera kafir yang bersekutu, kalahkan mereka ya Allah, tolonglah kami dan menangkanlah kami ke atas mereka. Masya Allah. Alhamdulillah tuan-puan dimati Allah sekalian, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang syahid, mati syahid, yang mana dia mati dalam keadaan dia berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad menentang kemungkaran, berjihad dalam menyampaikan kebaikan, berjihad dalam membantu orang-orang yang susah, berjihad dalam menegakkan kalimah Allah yang tertinggi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Terima kasih yang masih lagi stay lebih kurang dalam 5,500 kot ya, 1.5, 3.8. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf salah silap. Bila cakap laju-laju tu kan, cakap tak berhenti, banyaklah salahnya. InsyaAllah mudah-mudahan daripada kesilapan tersebut saya juga belajar. Kalian juga bolehlah menapis ya. Kalau saya salah tu jangan ambil lah. Kalau saya tersilap cakap tu, buang je lah. Saya kalau dah kena tu, saya minta maaf lah kan. Masya Allah. Alhamdulillah muslimin muslimat, sebagai penutup, mohon maaf, sebagai penutup, saya ingin mengajak tuan-puan sekalian, tarikh macam mana tarikh? Tuan-puan dan mata Allah sekalian, untuk mendaftarkan diri, kita sebenarnya ada 2 tarikh. Sama ada 30 Oktober ataupun 13 November. Ada 2 tarikh. Mungkin akan ditangguhkan sebab insya-Allah pada minggu depan kami akan pergi melakukan umrah. Doakanlah. Sekarang dalam proses, dah lulus pun, dah boleh pergi bila masa. Cuma tengok keadaan sesuai. Jadi bila kami akan pergi menunaikan umrah, insya-Allah doakan ya, akan menunaikan umrah. Mungkin minggu depan bertolak ataupun 2 minggu lagi. Jadi tarikh webinar 30 Oktober ni mungkin kami tak ada kan di Malaysia, jadi akan ditunda. Tak penting pasal tarikh tu, saya nak ajak hadir ke webinar online. Sebab webinar online ni kalau tak dapat pada tarikh tersebut anda hadir, anda akan boleh tengok bila masa, sebab kita tak akan tutup close group tersebut. Sempena Maulidur Rasul, bulan kelahiran Nabi, kita bawa satu webinar cara bijak Rasulullah mendidik keluarga. Hanya dengan RM60 anda akan dapat 5 slot. Saya, Bonda Noor dan Ustaz Abdullah Amin. Masya Allah. Ustaz Abdullah Amin akan share cara mendidik isteri, gaya Rasulullah. Manakala saya akan share cara Rasulullah mendidik anak. Sama ada anak perempuan ataupun anak lelaki. Kemudian Bonda Noor akan berkongsi cara moden mendidik remaja, gaya Rasulullah. Jadi kita tahu hari ini bagaimana nak sesuaikan dengan cabaran moden hari ini. Bonda Noor akan berdasarkan pengalaman dia, dah ada anak remaja dan menulis buku parenting. Kemudian saya juga ada buku tips keluarga bahagia, cara gaya Rasulullah. Dan Ustaz Abdul Amin ada Golden Rules, tip kebahagiaan suami isteri. Jadi Masya Allah semua itu berpandukan cara Rasulullah. Ini antara usaha dan ikhtiar kita. Kenapa Ustazah buat program berbayar? Biasanya percuma kan? Macam ceramah pagi kan, setiap hari ni tak ada bayaran. Ini semua percuma. Tapi kita perlu buat juga sesekala. Dah lama tak buat webinar berbayar, tak siap saya 6 bulan yang lepas. Maksudnya bukan setiap bulan pun, tetapi hasil daripada yuran webinar yang tuan-puan infak ini, dia akan membantu gerak kerja dakwah dan amal yang kami lakukan. Kan inilah yang untuk sustain bayar gaji utility, kita sewa banyak premis, staff kita sekarang dah hampir 100 orang untuk gerakan kerja dakwah dan kerja amal kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, InsyaAllah hanya RM60 saja, tetapi early bird yang awal berdaftar RM50. Jadi tuan-puan jangan risau kalau tarikh tu tuan-puan tak dapat hadir daripada pagi sampai petang, dan ada slot percuma antara tengah-tengah 3 slot ini tentang pendidikan anak dalam kandungan ibu, kemudian pendidikan anak slot istimewa oleh Ukhti Farah Leong antara waktu rehat tengah hari itu. Kalau kata Ustazah non stop lah, ya memang non stop, tapi anda boleh tengok bila masa kan. Mungkin masa tu jatuh hari Sabtu 13 Oktober ataupun 30 Oktober ni, hari Sabtu jatuh waktu anda pergi bercuti balik kampung ke, tak ada masalah. Dan kami mengalok-alokkan siapa yang nak infak. Macam yang lepas ada yang infak, Ustazah saya nak daftar satu,
dan nak infak 10 slot sebab ada ramai yang tidak mampu tapi tak mampu nak bayar RM50, RM60 memang tak mampu tapi nak sangat, memang perlu sangat sebab ada masalah anak yang degil, ada masalah isteri yang degil, ada masalah diri sendiri yang degil, ada masalah anak menjawab, bagaimana pendidikan gaya Rasulullah, dan semua ni praktikal. Tuan-puan sekalian, kita bukan kongsi teori, kita kongsi praktikal. Sebab itu saya akan bawakan 20 tip gaya Rasulullah mendidik anak. Jadi bila tip ni, benda yang praktikal, kita terus buat dan kita akan rasa impact dan kesannya. Kalau tak boleh buat 20, mungkin mula dulu 1 tip, 5 tip, 10 tip, kita nampak perubahan. Sebab apa? Tidak ada testimoni yang jauh lebih baik daripada Rasulullah SAW dan anak-anak Rasulullah sebagai bukti, cucu Rasulullah sebagai bukti, sahabat-sahabat Nabi sebagai bukti. Kejayaan Nabi dalam mendidik orang sekeliling Nabi. Jadi subhanallah, saya tak boleh jadi testimoni saya bila buat ke anak sekian-sekian sebab anak saya masih dalam proses membesar. Tapi testimoni yang terbaik adalah daripada Nabi SAW. Jadi tuan-puan sekalian, jangan risau, anda ambil tarikh, ambil slot, kan anda boleh tengok sehari selepas, 2 hari selepas, sebulan selepas, setahun selepas. Maksudnya dia tidak akan ditutup, close group tersebut tidak akan ditutup. Jadi kalau anda nak infak pun boleh, ada yang lepas infak 100 seat pun ada. RM60 dia infak 100 seat termasuk diri dia, maksud dia bayar RM6,000. Jadi kita ni boleh bagi seat-seat kepada mereka yang ada mesej kita, Ustazah saya memang tak mampu tapi perlu sangat, jadi kita akan bagi percuma. Okey. Dan ada yang tak ada yang infak pun tapi yang mohon sangat, kita pun check memang dia susah, jadi kita pun bagi percuma tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.